Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga kawan, seterusnya tuan-tuan, perempuan, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati, dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala malam ni kita dapat sama-sama lagi meneruskan kuliah sirah kita, tuan-tuan. Dan saya ingin mulakan malam ni mengajak tuan-tuan untuk ulang satu doa. Dia doa-doa ni, tuan-tuan, ajaklah anak-anak kita supaya ada sesuatu yang kita bekalkan kat mereka belum kita lepas mereka, tuan-tuan. Kalau tidak jadi lagu kita, tuan. Hak tu tak tahu kan, doa ni kita tak hafal, bukan tak ada tapi kita tak amalkan, kita tak biasakan, jadi doa-doa ni jadi macam asing. Contohlah tuan-tuan, doa solat hajat contohnya kan. Doa ni Nabi ajak kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Doa apa tu, istikharah contohnya kan. Macam benda tu benda asing, kita nak hafal jadi rasa payah sebab kita tak biasakan diri kita. Amalan-amalan yang di zaman Nabi dulu macam dengan wajib di kalangan para sahabat, doa istikharah Nabi punya bagi penekanan. Tapi kalau daripada kecil kita ajak sikit-sikit, ulang-ulang, lama-lama dia lekat lah. Walaupun doa tu macam panjang sikit. Bahkan sebenarnya tuan-tuan, doa ni jadi kadang-kadang jadi pintu hidayah orang kepada Islam. Saya dengar baru ni ceramah Dr. Farid Ravi kan, Dr. Farid Ravi. Punca masuk Islam ni, tuan-tuan, setelah dia masuk kelas pendidikan Islam ni, tentang doa tu lah. Doa makan. Dah dia masuk dalam kelas, Ustazah Rohana tu mengajar dalam kelas, dia kata ulang-ulang sampai dia hafal. Satu hari bila salah seorang ustaz ataupun ustazah yang mengajar dalam kelas itu kata, orang hak makan ni tak baca doa, dia tak berterima kasih kepada Tuhan. Kata-kata tu biasalah kita mengajar dalam kelas sebut, tapi kata-kata tu terlekat dalam hati dia, menyebabkan dia berazam tiap-tiap kali nak makan dia nak baca doa. Bila dia balik rumah, mak dia Hindu, dia apa Hindu lagi masa tu, tak masuk Islam lagi, dia baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Itu ya, dia baca doa. Mak dia marah ke dia. Bila mak dia marah ke dia, dia kata, tak apalah kalau tak mau bagi dia baca, hak kita nak baca apa? Hak tu yang mereka tak ada. Menyebabkan mak dia lah kali ikut hang lah nak baca. Mereka nak ajak tak ada dalam agama mereka ajaran-ajaran seumpama itu. Walaupun Nabi taklah amal tiap-tiap kali baca doa-doa, tapi itu adalah antara doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW, yang kerana sebab doa tu akhirnya dia masuk Islam. Jadi kita ajaklah doa-doa ni. Kita nak baca doa apa tadi terlupa pada tuan-tuan ni. Doa apa? Solat hajat. Benar? Istikharah tak ada lah ni. Saya tak buh lah ni. Kita baca ya tuan-tuan, doa solat hajat dalam Tirmizi. Mudah ya, bukan payah mana pun. Tapi panjang kalau mau 3-4 baris tu. Kita hafal. Dan kita amal tiap-tiap hari kita sembahyang hajat. Tiap-tiap hari kita ulang, lama-lama lekat. Okey, kita baca sama-sama lah siapa yang ada kitab. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ithim. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Budak-budak ni kalau kita ulang-ulang lama-lama boleh. Suruh baca hari-hari. Doa lain tu tengoklah yang mana saya muatkan dalam buku ni, sikit dalam buku ni. Tuan-tuan boleh tengok di tempat lain yang lagi banyak lagi tuan-tuan. Malam ni kita masuk di muka surat 90 ni tuan-tuan. Kita baca ni zaman Islam ni disebarkan oleh Nabi kita, oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in secara terang-terang, tak sembunyi-sembunyi dah. Iaitu di bawah tajuk siksaan dan penindasan. Sebelum daripada ni tuan-tuan, semua tindakan orang-orang Quraisy terhadap ajaran baru yang mula berkembang sedikit demi sedikit ni, mereka tentang ajaran Islam ni dengan cara baik lah, tak main kasar. Mana kita baca tajuk-tajuk yang kita letak tu, ejek, pali, kutuk, bagi orang ragu, tak bagi orang dengar Quran, bagi tawaran kepada Nabi untuk berhenti, cabar Nabi SAW. Ni semua tuan-tuan adalah bentuk-bentuk rundingan lah, cara baik lagi. Mereka tak berkeras, tak berkasang lagi dengan umat Islam. Tapi tuan-tuan, bila orang masuk Islam ni, kuih lama kuih ramai, mula-mula yang masuk Islam tu di kalangan orang-orang hak lemah-lemah saja. Lah, bukan orang lemah ya. Hak masuk Islam ni terdiri daripada sahabat-sahabat, daripada kabilah-kabilah besar, kabilah-kabilah bangsawan di Mekah. Bani Abdul Dar ni jaga, kalau dalam peperangan ni mereka lah di depan, bawa bendera orang-orang Quraisy tetap masuk Islam. Bani Umayyah pun ada hak masuk Islam. Bani Umayyah ni kira antara kabilah-kabilah besar bangsawan Quraisy dan sebagainya lah. Bani Zuhrah. Jadi menyebabkan mereka rasa tak boleh jadi dah, takkan nak lembut dengan puak ni sampai bila. Mereka pun mula main kasar. Mari kita baca tuan-tuan dulu apa yang cuba saya ringkaskan di bawah tajuk yang sebenarnya sangat panjang ni. Kalau nak baca tajuk ni panjang. Sebab tu ulama-ulama tulis kitab sirah ni kalau bahasa Arab ni, tu dia tuan-tuan ni. Kalau nak baca ni mati dulu lah. Kalau tak saya, tuan-tuan dulu mati kan. Jadi saya cuba ringkaskan, walaupun sekali kita ambil satu dua kisah-kisah mana-mana untuk kita baca secara detail insya-Allah. Siksaan dan penindasan. Muka surat 90. Memandangkan jumlah penganut Islam semakin ramai dan bertambah dari semasa ke semasa, maka puak Quraisy bertindak menindas dan menyiksa Nabi SAW dan umat Islam. Nabi ni mereka tak berani sangat. Mereka nak buat Nabi lebih-lebih tak boleh. Sebab Nabi, keturunan Nabi paling mulia di Mekah, Bani Hashim. Mereka pun tahu siapa Hashim tu. Jadi mereka segan juga. Walaupun mereka buat juga sikit-sikit, tapi tidaklah sampai macam yang dibuat terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di belakang Nabi ada orang-orang kuat seperti Abu Talib, yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Takkan nak pergi buat Nabi. Tapi sahabat-sahabat memang teruklah kena pada ketika ini tuan-tuan. Mereka menyakiti Nabi SAW dengan pelbagai cara. Macam-macam mereka buat. Abu Lahab ni pak menekan Nabi. Dia paling berani kali sebab dia pak menekan Nabi. Dulu dia lah orang yang paling gembira, paling seronok bila Nabi SAW dilahirkan. Tapi bila Nabi bawa ajaran Islam, dialah yang paling kuat menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil, nama elok
Dia pun nama sedap. Abu Lahab ni nama cantik tuan-tuan. Kita lah zaman lah kalau kata nama Abu Lahab, nampak lagu jahat lah. Dah Lahab ni tuan-tuan, makna elok sebab dia ni, Abu Lahab ni, orang segak. Muka dia ni bercahaya-cahaya. Segak dia. Lah keturunan Nabi tuan-tuan. Kita mana ada keturunan Nabi? Tu hak mai orang ni kan di Malaysia yang jadi kecoh tu. Tak segak kalau keturunan Nabi SAW. Abu Lahab bab nak Nabi. Keturunan tu bersama sampai Nabi Ibrahim. Tu nama Lahab. Lahab ni percikan api. Mana nak abang tu dia segak orang ni. Sampai digelar Abu Lahab. Apa nama isteri dia? Ummu Jamil. Jamil mana apa? Baik-baik dengan Jamal. Jamal mana unta. Jamil makna segak, cantik. Bukan main segak, tapi ya Allah punya jahat. Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil meletakkan duri dan kotoran di laluan Nabi SAW. Duduk sekampung dengan Nabi. Orang Arab ni mereka akan duduk puak mereka. Bani Hashim, ni tempat Syi'ab Bani Hashim. Orang bersuku Jumah duduk di kawasan Bani Jumah. Orang Bani Taim dia akan duduk dengan kabilah dia. Abu Bakar dia tak duduk dengan orang-orang di perkampungan Bani dia Bani Taim. Dia duduk dengan orang suku Bani Jumah. Tapi apa dia buat? Ummu Jamil dengan Abu Lahab ni, rumah dekat-dekat dengan rumah Nabi SAW, dia letak benda-benda hak tak elok, kotong-kotong. Hak benda hak tak elok, sampah sarap dia tuang depan rumah Nabi SAW dengan rumah Khadijah ni kan. Itulah yang dilakukan oleh Ummu Jamil dan juga Ummu Lahab. Umayyah bin Khalaf, ni semua nama-nama tokoh-tokoh ni yang kita kenal lah dalam sirah. Hak jahat-jahat ni Abu Lahab, Ummu Jamil ni Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal. Umayyah bin Khalaf mencerca Nabi SAW secara terang-terangan dan di belakang baginda. Kok belakang dah, depan pun dia kata tak ada, ikut bahasa dia kepada Nabi SAW. Benci sungguh kepada Nabi SAW. Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ni semua geng-geng jahat belakang ni kita nak kenal malam ni. Nama-nama ni nama tak baik. Uqbah bin Abi Mu'ayyid mengherdik Nabi SAW. Bahkan Uqbah pernah meludah wajah Nabi SAW atas permintaan Ubay, kawan baik dia. Pergi ludah muka Nabi, nak bagi puas hati. Tapi tahu lah, tak ada lah sampai sentuh Nabi lagi. Tapi sakit hati dah tahu tu pun. Padan lah apa yang dibuatkan Nabi SAW. Abu Jahal pernah cuba memijak leher Nabi. Abu Jahal dia asalkan lagi dia kepala lawan ajaran Islam. Dia sampai ke peringkat bukan takat maki hamun, dia sampai ke peringkat ada cubaan nak buat kat Nabi, sampai nak pijak Nabi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala halang. Dia tak boleh nak pi. Dia nampak macam ada parit, dalam tu ada api, supaya dia tak jadi pi untuk pijak Nabi SAW. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menghalang niat buruknya. Itu Nabi SAW. Kita baca lagi tuan-tuan tentang para sahabat pula. Antara umat Islam yang ditindas ialah Bilal. Saya rasa tak ada siapa di kalangan orang Islam yang pernah mengaji kan, sekolah paling kurang pernah dengar cerita Bilal ni kan. Ahadun ahad. Tu syiar yang digunakan oleh Bilal, yang dia ulang-ulang. Ahadun ahad. Dia suruh keluar badan dak, dia kata aku nak sembah Tuhan yang satu, yang esa. Aku tak mau ni banyak-banyak yang hangpa duk sembah ni. Sampai bila dia pernah ditanya, lepas dia dah Islam dah merdeka, dah kemas dah Islam pada masa tu, Islam dah menang dah. Awak yang dulu wahai Bilal, kamu duk ulang perkataan ahadun ahad. Dia kata aku guna banyak perkataan, tapi hak paling depa sakit hati tu, hak tu dia nak ulang. Ahadun, sebab depa tak boleh terima Tuhan ni satu. Bagi depa kena banyak. Baru kuat. Satu nak kuat. Jadi dia ulang ahadun ahad. Bilal, ibunya Hamamah, Amir bin Fuhairah,
Ini mungkin nama-nama yang jarang-jarang kita dengar. Dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mati noh bila noh masa peristiwa Bi'ru Ma'unah. Mati dia ni apa nama, Amir bin Fuhairah. Abu Fukaihah Zinnirah, ni perempuan yang diseksa sampai buta mata. Ummu Unais, Lubainah, anaknya An-Nahdiyah, Khabbab bin Al-Arat, dan selainnya ramai lagi. Sehinggalah ada yang syahid sebagaimana keluarga Sumayyah dan Yasir. Ni dua beranak ni. Sumayyah pun mati kena bunuh dengan Abu Jahal di apa nama, rumban dengan lembing di kemaluan dia sampai mati tuan-tuan. Sumayyah pertahankan Islam. Atau ni lebih orang perempuan ni. Orang pertama masuk Islam pun orang perempuan juga, iaitu Khadijah. Hak pertama mati syahid pun orang perempuan juga, iaitu Sumayyah. Yang korbankan harta benda dia sampai mati untuk Islam, orang perempuan juga, iaitu Khadijah juga. Itu lebihnya orang perempuan dalam ajaran Islam. Sebahagian sahabat yang diseksa, kena seksa, kita sebut nama-namanya tadi ni tuan-tuan, dibeli dan kemudiannya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jumlah ni tuan-tuan para ulama tak sepakat. Sebab pada masa ni tak tahu kes yang sebenarnya. Ada yang sebut 7 orang, ada yang sebut paling banyak saya jumpa 9 orang yang dibeli dengan harta dia sendiri, kemudian dibebaskan kerana Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beli? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bilal antaranya. Beliau membebaskan 9 orang sahabat yang disiksa pada masa itu. Dia beli 9 orang. Bukan murah-murah beli, habis duit dia. Beliau melakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita baca, kita pilih cerita tu untuk kita baca panjang sikit. Allah Subhanahu wa taala memuji tindakan beliau melalui firman-Nya. Memang kita tak tahu, kita duk baca ayat ni kita tak tahu ni cerita tentang Abu Bakar. Kerana dia beli ini semata-mata kerana Allah, bukan kerana tu, kerana ni, kerana orang nak puji dia, kerana dia nak guna depa tu untuk kepentingan dia, tak ada. Semuanya dia buat hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dalam surah Al-Lail, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Tujuannya tazkiyatun nafs. Tujuannya dia nak dia dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya semata-mata kerana Allah. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas. Kotlah kerana nak balas budi orang tu, budi orang ni tak, dia bebaskan tu bila ditanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bilal ka, Zinnirah ka, siapa saja yang sabit dibebaskan oleh Abu Bakar, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Allah bersaksi bahawa hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Dia buat tu semata-mata kerana Allah, nak cari redha Allah Subhanahu wa taala saja. Wala sawfa yarda, dan kelak, yakni di hari akhirat kelak, dia benar-benar akan berpuas hati, yakni redha terhadap balasan syurga yang akan diperolehinya. Allah akan balas dia sepuas-puasnya kerana jasanya yang sangat besar di awal Islam. Dahlah kan Islam kan sahabat-sahabat besar, Islam kan tak tahulah banyak mana di tangan Sayyidina Abu Bakar. Ni hak yang kena seksa, yang kena tindas ni, dia pergi beli dengan duit dia sebab dia orang kaya Abu Bakar ni. Kemudian dia bebaskan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Bukan hanya para sahabat yang lemah diseksa. Tadi kita sebut nama-nama tadi ni semua sahabat-sahabat Nabi yang di kalangan hamba sahaya, di kalangan orang bukan orang Mekah, orang yang mai duduk di Mekah, hanya ada sedikit jalinan dengan kabilah-kabilah tertentu seperti Sumayyah dan juga Yasir.
Khabbab ni semua orang-orang yang tak ada apa lah, orang-orang yang tak dipandang sebelah mata pun oleh orang-orang Mekah. Bukan takat mereka tu sahaja yang diseksa, tapi termasuk yang ada nama daripada keluarga-keluarga bangsawan pun tak terlepas daripada penindasan dan siksaan oleh orang-orang Quraisy. Bukan hanya para sahabat yang lemah diseksa, bahkan para sahabat seperti Sayyidina Uthman bin Affan, keturunan Bani Umayyah, keluarga dia keluarga kaya-raya, kena tak terlepas diseksa oleh pak menakan dia Al-Hakam bin Abil As, turut diseksa. Mus'ab, oh ni nama besar ni tuan-tuan, yang tak patut kita tak kenal cerita dia. Mus'ab bin Umair, daripada kabilah mana ni? Kabilah Bani Abduddar. Sebab tu belakang nama dia kalau kita baca orang sebut Mus'ab bin Umair Al-Abdari. Al-Abdari itu maknanya kabilah Bani Abduddar, pemegang apa nama liwak dalam peperangan orang-orang Quraisy. Kaya pula tu, mak dia lah orang kaya, paling mewah dalam kota Mekah. Tapi masuk ya Islam dia pun kena juga tuan-tuan. Mungkin kita baca lagi cerita panjang dia. Mus'ab bin Umair terpaksa berhadapan dengan kerenah ibunya sendiri setelah mengetahui keislamannya. Dan seorang lagi saya tak sebut dalam ni, yang juga dengan mak dia, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Pun masuk Islam, dia daripada kabilah Bani Zuhrah. Nabi kita keturunan Nabi SAW ni, kalau kita baca, kita duk hafal hari tu ni kan, dia akan sampai di Qusay bin Kilab. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, dia akan sampai di Zuhrah bin Kilab. Mana keluarga belah mak Nabi SAW ni, Sa'ad bin Abi Waqqas ni, panglima besar Islam di zaman Islam. Tapi dia pun masuk Islam teruklah kisah dia dengan ibu dia. Mungkin kita boleh baca sekejap lagi insya-Allah. Sama lah dengan Mus'ab. Tapi teruk lagi Mus'ab bin Umair kena seksa. Suatu hari, ni Abu Bakar, saya petik satu kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpidato di Masjidil Haram. Dia merupakan orang yang mula-mula memberanikan diri sebarkan Islam secara terang-terang di tengah-tengah Masjidil Haram tu. Dia khutbah, ajak orang masuk Islam. Nabi duk larang dah, kita sikit wahai Abu Bakar. Tak puas hati Abu Bakar nak sebarkan, sebab yakin sungguh ni, takkan mereka tak terima kot hak kita betul ni kan. Tahu Abu Bakar dengan orang-orang kafir Quraisy. Suatu hari Abu Bakar berpidato di Masjidil Haram. Orang-orang musyrikin memukulnya. Depa celapak pi, depa rimbuk dia, orang kita rimbuk kan, pi pakat tabuh dia. Utbah bin Rabi'ah, ni ayah kepada Hindun. Hindun binti Utbah, pembesar Quraisy. Nanti ada kisah menarik dah selepas daripada ini. Utbah tak tahan. Utbah lah yang paling kuat, dahsyat rimbuk Abu Bakar ni. Utbah bin Rabi'ah memukulnya dengan kasut di mukanya. Katuk sungguh-sungguh. Akibatnya Abu Bakar cedera teruk sehingga hidungnya tidak dapat dibezakan dengan wajahnya dan tidak sedarkan diri. Sampai kira sama nampak. Kalau hidung kita tahan lagi, kita tak tahu mana. Arab bayang hidung tahu mana kan. Abu Bakar ni segak orang dia. Orang panggil dia atiq sebab terlalu segak walaupun kurus. Katuk ni sampai sama muka dengan hidung. Orang tak kenal dia tengok Abu Bakar ni. Sampai pengsan, macam mati dah. Sehingga kabilah dia marah. Sebab orang Arab ni walaupun mereka pun tak masuk Islam juga, tapi bila orang kabilah dia kena teruk sampai mati ni, sampai dekat-dekat nak mati ni, mereka bersumpah kalau mati Abu Bakar, siap mereka akan bunuh Utbah bin Rabi'ah. Akibatnya Abu Bakar cedera teruk sehingga hidungnya tidak dapat dibezakan dengan wajahnya dan tidak sedarkan diri.
Kabilah Bani Taim marah atas tindakan yang keterlaluan yang dilakukan terhadap Abu Bakar. Mereka bersumpah, sekiranya Abu Bakar mati, mereka akan membunuh Utbah. Ni semangat warak ni, depa tak apa nak berani orang besar-besar ni. Orang yang daripada kabilah mulia mana depa buat pun, depa buat ada tahap ni, depa tak buat dahsyat sangatlah. Macam Abu Bakar, Sayyidina Osman pun sampai bila pak penakan dia seksa dia, ikat tak jadi. Depa ambil pak penakan dia ni, tangkap Abu Bakar dengan adik-beradik depa buh dalam tikar, gulung. Cucu. Kalau fikir mati dah, depa bukan nak buat sampai mati. Sampai Osman kat pengsan baru depa lepas. Tapi duk lagu tu juga, duk tetap pegang Islam juga. Tu Sayyidina Uthman, dia tak buatlah sampai ke peringkat dia buat kepada hak golongan hamba sahaya. Kalau hak golongan hamba sahaya tu memang teruk sungguh dikerjakan oleh orang-orang Quraisy pada ketika itu. Tapi Abu Bakar ni setelah sedar, perkara pertama yang keluar daripada mulutnya ialah apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca sikitlah tuan-tuan. Saya nak ambil satu dua cerita malam ni untuk kita ambil pengajaran lah. Sebab saya tulis terlalu ringkas sangat tuan-tuan. Kita ambil cerita siapa dulu tuan-tuan. Sa'ad ke Mus'ab. Sa'ad pun tak apalah, kita ambil cerita seorang sahabat. Okay. Ini daripada kitab ni saya baca, Sirah Nabawiyah, Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Sa'ad ni dia pun kena seksa teruk juga. Ta'arrada lil fitnati min qibali walidatihi al-kafirah. Yang seksa dia teruk ni, mana yang bagi tekanan kepada dia ni, tidaklah sampai seksa dia, tapi bagi tekanan yang sangat kuat ialah mak dia sendiri yang tak mau masuk Islam. Famtana'at 'anil ta'am wasyarab. Mak dia buat macam mana tuan-tuan? Nak bagi dia keluar daripada ajaran Islam ni, mak dia tak mau makan. Kata hang keluar daripada Islam. Mak dia kata kat dia pula, mak dia tahu dia ni satu orang anak yang sangat taat pada mak dia, yang sangat baik layanannya kepada mak dia. Bila sampai berita Sa'ad ni masuk Islam, mak dia kata lagu ni tuan-tuan. Mak dia kata, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ma hadha din, agama apa ni yang hang ikut ni? Alladzina araka qad ahdathta la tada'anna dinaka hadha aw la akulu wa la ashrabu hatta amut fatu'ayyiru bi fayuqalu ya qatila ummih. Dia kata hang masuk agama apa ni? Agama bid'ah, agama yang tak pernah kami dengar, yang direka. Hang tinggal buang agama ni, ataupun kalau hang tak mau tinggal juga agama yang hang masuk ni, aku tidak akan makan dan aku tidak akan minum sampai mati. Mak dia ugut dia, mak dia tak mau makan, mak dia tak mau minum, hatta amut, sampailah aku mati. Maka pada ketika itu, kalaulah aku mati kerana hang berkeras juga, semua orang akan celah hang akan dimalukan. Dan maka pada ketika itu orang akan kata ke hang, wahai pembunuh ibunya sendiri. Kira mak dia rasa dengan cara ni Sa'ad akan berubah, akan tinggalkan ajaran Islam. Tuan-tuan tahu apa kata Sa'ad? Faqultu, lalu kata Sa'ad, la taf'ali ya ummah, tak usahlah buat lagu tu mak. Fa inni la ad'u dini li syai'in,
Cik lah, kalau kita orang Kedah kan nak terima kan. Cik minta maaf lah mak, cik tak akan tinggal agama ni. Sebab apa? Dia yakin sungguh dah dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famakathat yawman wa lailatan lam ta'kul. Mak dia tak makan sungguh. Sehari semalam mak dia tak makan. Kau orang mogok lapar ni kira kalau pada orang barat pun besar kan. Ada nilai. Kita orang Islam kita tak tahu mana pun. Tapi pada bangsa Arab ni sampai mak mati ni besar kan. No, jadi mak dia tak makan sungguh. Sampailah masuk hari kedua sampai mak dia sampai tak larat nak makan dah. Tak larat nak berjalan dah. Sampai teruk dah ni. 2-3 malam perkara ni berlaku. Dia kata kat mak dia, ya ummah, wahai ibu, ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan. Demi Allah mak, kalaulah mak ada 100 nyawa, kemudian setiap nyawa tu keluar lepas satu-satu sampai habis 100 itu, ma taraktu dini hadha li syai'in. Saya cek tak akan tinggal agama ni walau apa sekalipun terjadi. Fa in syi'ti fakuli. Kalau mak nak makan, mak makan. Tu dia tuan-tuan ni. Wa in syi'ti la ta'kuli. Kalau tak mau, silakan tak makan pun tak apa. Tu dia tuan-tuan. Jadi mak dia pun bila kata ambil tahu tu, mak dia pun makan. Tahu tu rupanya gempak ni tuan kan. Mana ni sumber dia tafsir Ibnu Kathir yang meriwayat. Dan mak dia pernah ugut dia di antara dalam hadis Tabarani, Ibnu Kathir riwayatkan. Mak dia tahu kan sikit-sikit ajaran Islam ni. Mak dia kata, bukankah agama engkau ini adalah agama yang memerintahkan supaya seseorang anak tu taat kat mak dia? Dia kata, ya betul ya mak. Kalau lagu tu tinggal agama Muhammad ni. Jadi kerana dialah tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan satu ayat dalam surah Al-Ankabut yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Nabi bagi tahu kat Sa'ad, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kita kena buat baik kat mak ayah. Tapi Allah kata, kalaulah depa dua tu, mak ayah kita tu paksa kita sampai ke peringkat suruh kita syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan duk ikut depa. Kaedah ni. Daripada cerita ni main daripada mana? Daripada perbuatan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tu cerita Sa'ad. Untuk kita ambil pengajaran macam mana tekanan yang diberikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, tapi mereka tetap teguh mempertahankan juga ajaran Islam. Okay. Kemudian tuan-tuan, kita baca cerita Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu. Mus'ab ni yang besarnya tuan-tuan, kisah dia ialah dia masa Nabi SAW utusan untuk ajak orang-orang Madinah ajaran Islam, Rasulullah pilih dia, yang Mus'ab. Lepas tu dia terkenal dengan gelaran Muqri Madinah, Tok Guru Madinah. Orang Madinah ni masuk Islam di tangan dia. Pemimpin-pemimpin besar di Madinah, Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'az, tokoh-tokoh daripada kabilah Aus masuk Islam di tangan Sa'ad lah. Kerja dia lah pergi dakwah ni sampai akhirnya Madinah ni masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Dan dia adalah orang pertama hijrah pergi ke Madinah bersama dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Mus'ab bin Umair ni, kana Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu an'ama ghulamin bi Makkah. Kalau nak kira pemuda yang hidup dengan penuh kenikmatan, kekayaan, mewah hidup ni, tak ada siapa di Madinah, di Mekah yang boleh tara dia. Kalau kita akan kira pakai motor besar, pakai motor besar, kereta sport, baju pun tak main lah, baju yang 3 helai 100 kan.
Baju hak 500 pakai. Sungguh. Ni Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu masa dia duduk di Mekah. An'ama ghulamin bi Makkah. Wa ajwadahu hullah. Pakaian dia, baju dia pakai. Tak ada hak yang boleh tara dia. Brand dia paling branded sekali lah di Mekah yang dipakai. Orang kalau bersembang bak baju pun, orang akan sembang bak baju dia. Wih, baju dia, masya-Allah, lawanya. Lagi, wa kana abawahu yuhibbani. Mak ayah dia memang sayang sungguh kat dia ni. Manja ni, kira nak apa semua dapat. Wa kanat ummuhu mali'atan kathiratal mal. Hak paling kaya kali mak dia. Mak dia lah paling manja dia. Nak apa semua dapat. Taksuhu ahsana ma yakunu min ath-thiyab wa araqqih. Dan bagi pakai pakaian yang paling cantik, paling baik, paling mahal. Wa kana a'tara ahli Makkah. Wangian, perfume. Tak ada perfume yang lebih wangi daripada perfume yang dipakai oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dia lah paling wangi kali pakai. Kalau dia lalu ni orang keluar, wanginya sampai tak tu. Kita pun nak wangi kan, beli yang RM10 tak jadi ya. Nak mahal bawa kena beli mahal wangi. Dia pakai mahal kali. Yalbisul khadramin minan ni'al. Kasut hak dia pakai tu jenama dia main daripada Hadramaut. Tak main hak yang lokal, semua import. Al-Hadramin minan ni'al. Banyak ialah makan dia sampai ke peringkat ni dalam kitab ni sebut tuan-tuan. Jaga ya, siap makanan dua ujung kepala dah. Nasi mandi ke apa semua siap. Punya di hidup dalam penuh kekayaan. Tapi dia tuan-tuan bila dia dengar saja ajaran Islam ni, dia terus pi. Allah gerakkan hati dia untuk pergi jumpa dengan umat Islam, jumpa dengan Nabi SAW di Daril Arqam, pusat dakwah Islam pertama yang dibina oleh Nabi SAW di kaki Bukit Safa. Situlah dia pi tuan-tuan, pi ketuk pintu, diminta izin jumpa dengan Nabi SAW. Fa aslama wa saddaqa bih. Akhirnya dia masuk Islam. Dia mengucap kalimah syahadah, dia masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Walaupun dia hidup mewah, tapi orang bijak, orang cerdik ni dia sanggup terima ajaran Islam. Wa kharaja, kemudian dia keluar dari situ. Fakatama islamahu khawfan min ummihi wa qaumihi. Tapi dia sembunyi Islam dia tak beritahu siapa. Pesan siapa pun jangan beritahu dia Islam dia. Tapi masuk Islam kena sembahyang tuan-tuan. Masa ni pun kena sembahyang dah. Jadi dia takut tahu kat mak dia, tahu kepada kaum dia, dia sembunyi. Tapi tuan-tuan, tak lama lepas tu dia ada orang terjumpa dengan dia, iaitu seorang akhirnya jadi sahabat Nabi lah juga, Uthman bin Talha, salah seorang orang besar dalam kabilah Bani Abdul Dar, terjumpa dengan dia, terserempak dengan dia tengah sembahyang. Jadi dia balik mengacung kat mak dia, beritahu ke ayah dia, fa akhaduhu, lalu depa tangkap dia, wa habasuhu, depa kurung dia. Falam yazal mahbusan, bukan sehari dua dia kena kurung, lama dia kena kurung sehingga dia ni kurus kering. Depa tak bagi makan, pakaian segala kemewahan semua ditarik balik, sampai tengok dia sampai orang tak kenal dia. Tak macam sebelum-sebelum ni. Dia kena kurung ni tuan-tuan sejak dia masuk Islam tu, sehinggalah sampai ke peringkat mak dia akhirnya tak tahan lah tengok dia terus kan, balik lepas dia. Lepas pada ketika itulah Nabi SAW tengah duk suruh sahabat-sahabat hak kena tindah teruk-teruk ni supaya tinggalkan bumi Mekah pergi ke Habsyah. Sebab di Mekah kata Nabi SAW ada seorang raja, indahu malikun la yuzlamu indahu ahad. Siapa pun duduk di tempat dia tidak akan dizalimi. Jadi dia pun hijrah pergi duduk sana. Itu cerita Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian dekat-dekat tahun ke-10 dia balik.
Dia rasa macam aman, dia balik tuan-tuan. Rupa-rupanya orang Quraisy pada masa tu ambil tindakan pulau Nabi Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib. Ini dua kabilah ni. Bani Hashim satu, Bani Al-Muttalib. Ni dua beradik ni tuan-tuan ni. Kabilah mereka dipanggil sebagai Ahlul Bait yang diharamkan sedekah dan juga zakat dalam Islam. Jadi bila dia balik sekali dengan dia kena pula sekali lagi. Dah teruk dah. Pergi duduk di Habsyah, alhamdulillah lah, selamat sat, lega sat beberapa tahun. Tapi bila dia balik ke Mekah, waktu tu orang Quraisy tengah pulau umat Islam 3 tahun, daripada tahun ke-7, 8, 9 masuk tahun ke-10 bulan Muharram, barulah terbatal perjanjian zalim tersebut, barulah selamat depa. Kemudian dia ni bila berlaku perjanjian Aqabah, dia lah dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia sempat lama juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi orang alim sampai dihantar ke Madinah untuk tugas yang sangat besar. Akhirnya dia berjaya. Kesudahan dia nanti mai perang Uhud, dia lah yang mati, yang para sahabat semua menangis tengok dia mati. Pasal apa? Pasal masa dia mati dalam perang Uhud, digambarkan pada ketika itu bila tarik kain untuk tutup jenazah dia, tarik nak tutup kepala, nampak kaki. Tarik nak tutup kaki, nampak kepala. Sehingga Nabi kata tutup kepala dia, kaki dia ambil daun-daun kayu al-idkhir, tutup kayu kaki dia, kemudian dikebumikan jenazahnya bersama dengan syuhada Uhud. Sehingga para sahabat seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Abdul Rahman bin Auf, bila teringat saja orang-orang seperti Mus'ab ni nak makan pun tak boleh. Nak makan tak boleh makan, pasal teringat kat dia. Abdul Rahman nak buka puasa ni, tetapi teringat kat dia. Dia kata, kita dah senang, masa tu dah senang dah. Kita ni tahkah Allah bagi dah pahala-pahala susah payah dulu lah ni dunia ni kan. Allah dapat macam-macam kesenangan itu hidup dunia. Tak macam Mus'ab, depa padahal Allah nak bayar di hari akhirat kelak. Kita ni tahkah tak dapat apa dah. Teriak sampai lah kali tak makan. Nak buka puasa tak. Umar pun lagu tu juga. Masa dia pergi ke Syam, pergi ke Damsyik zaman pemerintahan dia, pergi melawat daerah ataupun negeri Syam yang diperintah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tu tempat orang kaya di Syam ni. Sampai lah makanan ni macam-macam ada tuan-tuan. Dulu tok guru saya kata, orang-orang Syam yatafannanuna fil ma'kal. Depa ni kalau makan ni ada seni depa. Pasal banyak sangat ni cara makanan ni. Makanan memang jenuh di sana. Jadi bila Sayyidina Umar pergi melawat di akhir pemerintahan dia, ketika dia nak mati kena bunuh dah, masa tu nak kena mati syahid pada ketika itu, dia pergi melawat. Jadi Muawiyah kan dah khalifah besar mai kan. Hidang ni makanan ni macam kita layan YB PM kan, jamu tahunan tu. Segala yang ada di Syam tu. Umar nak makan tak boleh, teringat kat Mus'ab. Kita lah tu dia punya banyak. Dulu Mus'ab dulu masa duduk di Mekah dulu, dialah yang paling kaya, dialah yang paling mewah, segala-gala dunia ni semua duduk kat dia belakang. Tapi bila dia mati tuan-tuan, tarik kain tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala, tak jadi makan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Tu cerita Mus'ab bin Umair. Seorang lagi ikut ambil tuan-tuan. Tu kalau nak baca ke semua banyak ni cerita ni. Tang ni bukan dia semuka, berpuluh-puluh muka kalau nak tulis tentang tajuk siksaan dan penindasan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat. Kana Khabbab radhiyallahu anhu qainan. Dia ni tukang buat besi. Tukang besi, pandai buat belakang, buat besi-besi ni dia pakar. Wa aradallahu lahu al-hidayata mubakkiran. Tapi Allah bagi kat dia hidayah awal. Allah bagi kepada Khabbab ni kan. Dia masuk Islam. Awal dia masuk Islam ni sebelum Nabi SAW
merasmikan markas dakwah Darul Arqam. Mana awal sungguh dia masuk Islam. Hak tu paling awal tahun kedua. Sebelum tu dia masuk Islam dah. Khabbab ni kan. Fakana minal mustada'afin. Dia pun tak ada suku sakat, tak ada kabilah yang nak lindungi dia. Dia orang biasa. Jadi depa seksa dia teruklah. Sehingga seksaan yang dikenakan kepada Khabbab bin Al-Arat ni, depa letakkan batu-batu yang dibakar dengan api, menyala-nyala, yang panas-panas tu, macam kita bakar arang. Depa seret badan dia atas batu-batu tersebut sampai belakang ni tak ada tempat elok langsung. Umar pernah tengok, dia tunjuk, terkejut Umar tengok. Umar tu duduk seksa orang dulu ni, tapi dia pun tak buat teruk macam tu. Bila dia tengok belakang Khabbab, menangis Sayyidina Umar bila tengok teruknya seksaan yang dikenakan oleh orang-orang Quraisy terhadap Khabbab bin Al-Arat. Dia ni ada tuan dia lah, dia hamba juga. Mana wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lafu Khabbaban wa yataraddadu alaihi ba'da an aslam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tahu dia masuk Islam, Nabi selalu pergi jumpa dia. Berita dia masuk Islam ni sampai kat tuan dia. Nama tuan dia ialah Ummu Anmar Al-Khuza'iyah, Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni nanti zaman Islam mereka baik dengan umat Islam, tapi tuan dia ni jahat, tak mau nak buat baik kat dia. Apa tuan dia buat kat dia, tuan-tuan? Akhadat hadidatan qad ahmatha. Dia ambil dah tukang besi kan. Dulu orang buat besi dulu mana? Kat api lah, cucu api. Kita lah pakai hak welding tu. Saya pun beli kat satu baru ni 300 tak apa nak lekat, nak beli hak murah-murah, nak beli hak mahal ke apa yang. Dah iklan nampak bagus kod TikTok, beli muhur, boleh lah guna juga. Dia dulu pakai api je lah kan, cucuh. Dia cucuh api di besi ni, fawada'atha ala ra'si, dia cucuh kepala Khabbab. Tuan-tuan bayang besi panas, bubuh di kepala kawan tu. Bayangkan panas macam mana, sakit lagu mana Khabbab. Fashaka Khabbaban dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khabbab pergi mengadu kat Nabi. Ni duduk tengah bengkak lah orang kan, darah semua ni. Pergi beritahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa. Nabi kata apa? Allahumma ansur Khabbaban, ya Allah bantulah, tolonglah Khabbab. Tak lama lepas tu tuan-tuan, ni Allah nak bayar cash ni. Fashtakat maulatuhu ra'sa. Tak lama lepas tu tuan-tuan, tahu-tahu tuan dia ni sakit kepala. Allah bagi dia sakit kepala. Fakanat ta'wi ma'al kilab. Dia punya sakit kepala ni sampai dia merang-rang sampai anjing tu. Dia sebut dia ma'al kilab, bersama dengan anjing duk menyalak, dia pun menyalak semua sakit, tak tahan. Ni Allah nak balas. Faqila lah, lalu pergi jumpa tu orang tu jemaah, dia kata tak ada cara lain kena nak bagi lega sakit hang ni, kena ambil dia panggil iktawa. Kalau mikwah ni dalam bahasa Arab kan mikwah. Mikwah tu nah. Mikwah ni makna dia striker. Dia ada satu jenis perubatan zaman dulu ni tuan-tuan, dia ambil besi panas tu, kalau hak sakit tok tu. Kan kalau doktor buat dah agak jenis pi buat tu. Tapi bukan boleh buat. Dulu-dulu memang buat sungguh. Kalau sakit, ada jenis-jenis sakit tertentu, kena ambil tembak dengan besi panas tu baru lega. Depa kata kat dia, hang tak ada ubat lain dah. Cara nak bagi lega tu ya. Kod pengalaman kami yang kami tahu, kena cari besi hak panas tu, buh tempat sakit tu, insya-Allah lega. Faja'at ila Khabbab, lalu dia pergi kat Khabbab, dia minta Khabbab tolong tereka kat dia kepala. Allah balas balik apa hak dia buat kepada Khabbab. Fakana ya'khudhul hadidata qad ahmaha fayukwa biha ra'suha. Jadi Khabbab pun balas balik lah hak dia buat kat Khabbab tu, nak bagi lega penyakit dia tersebut. Okeylah, tu satu cerita tentang
Khabbab. Ada satu lagi tuan, bila tekanan yang dahsyat dikenakan kepada umat Islam, orang tu kena seksa, orang dia pun kena teruk pada ketika itu, sampai kepada kena heret atas besi panas ni, atas batu-batu panas ni. Satu hari dia pergi jumpa Nabi SAW. Pada ketika itu Nabi duduk bersandar di Kaabah, duduk bawah bayang Kaabah panas. Kemudian dia kata kat Nabi SAW, Khabbab ni, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana, ya Rasulullah, tak bolehkah engkau mohon Allah Subhanahu wa ta'ala tolong kami ni? Tak bolehkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya selamatkan kami ni daripada seksaan, penindasan yang makin lama makin teruk? Faqa'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhmarrun wajhuh. Nabi hadut tengah bersanak mangkit, duduk lagi betul, merah pada muka Nabi SAW. Pada ketika itu Nabi cerita, Nabi kata kat dia, kana ar-rajulu fi man qablakum yahfiru lahu fil ardi aw yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fi. Nabi kata dulu-dulu ni, zaman Bani Israel dulu, zaman Nabi-Nabi yang terdahulu ni, ada orang yang hidup di zaman itu ditindas. Mereka gali lubang dalam tanah, tanam hidup-hidup dalam lubang tersebut pun ada. Fayuja'u bil minsyar, ada lagi yang dibawa gergaji, fayuda'u ala ra'sih, tak kat kepala ni sampai terbelah dua. Wa ma yasudduhu dzalika an dini, semua itu tidak menyebabkan mereka meninggalkan agama mereka. Wa yumshatu bi amshatil hadid, ada yang dicakar belakang mereka dengan amshatil hadid, dengan cakak besi, dengan sikat besi. Ma duna lahmihi min 'azmin aw 'asbin, maknanya sampai teruk lah. Tapi semua itu tidak menyebabkan mereka meninggalkan ajaran Islam. Nabi kata kat Khabbab, pada masa duduk tengah kena seksa ni, sebab masa ni kita tak boleh lawan, umat Islam tidak dibenarkan melawan, kena sabar ya, kena terima ya, apa pun cabaran yang dikenakan kepada mereka. Nabi kata, wallahi, demi Allah wahai Khabbab, la yutimmanna hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'bu ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Demi Allah, Allah akan sempurnakan agama ini. Ini urusan dia ni yang kita duk tengah buat ni, ini semua aturan Allah. Allah yang rencanakan biar lagu ni terjadi kepada agama dia ni kan. Sehinggalah satu hari nanti Islam ni akan menang, akan menguasai, akan mentadbir bumi ini, sehingga pada ketika itu satu orang boleh berjalan daripada San'a sampai ke Hadramaut tak takut apa pun melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada ketika itu az-zi'b, serigala pun tak makan dah kambing. Sebab apa? Aman, adilnya. Serigala pun kenyang makan pada ketika itu. Tak kacau apa sebab? Penyamun nak curi, kalau dia pun kaya dah. Pada ketika itu Islam punya adil akan jadi peristiwa tersebut. Wahai Khabbab, mana kena sabar sampai sekarang tu. Kita lah ni tak tahulah, kita tengok Palestin sampai kita pun tak, ni share apa bagi, tak nak share, tak larat share. Punya teruk itu bila ni kan. Cuma saya baca dalam sejarah dulu zaman umat Islam kena bunuh dengan Tatar tu tuan-tuan, angka paling banyak yang saya dengar ulama-ulama syarah tentang banyak mana orang-orang Tatar bunuh orang Islam di kota Baghdad dan kawasan-kawasan sekitar. Sehingga digambarkan pada ketika itu, ni dalam Ibnu Katsir ada, kalau orang tengok timbunan mayat-mayat ni, orang ingat kok bukit, pergi dekat semua mayat busuk bangkai diorang. Orang Islam dibunuh oleh tentera Tatar, dianggarkan oleh sebahagian ulama jumlah yang dibunuh ni 1.8 juta orang.
sikit ke banyak. Tu punya zalimnya Tatar. Tapi Allah tukar hati puak Tatar yang akhir mereka masuk Islam. Itu pernah jadi dalam sejarah. Bukanlah kita nak doa begitu, kita tak mau tengok. Tapi sekurang-kurangnya kita kena ada keyakinan macam ni lah. Jangan bagi tahu Allah, awak ni teruk kan ni. Ni Nabi SAW pesan kat para sahabat yang tengah kena seksa pada ketika itu, Allah Ta'ala akan menangkan agama dia. Sampai akhirnya Islam akan memerintah dengan seadil-adilnya, sehingga pada ketika itu aman dunia dengan pemerintahan Islam. Dan Khabbab kata, aku tengok dah benda tu terjadi. Kemudian Nabi kata kepada Sayyidina Khabbab bin Al-Arad, walakinnakum tasta'jilun, tapi hampa kalut. Itu makna tasta'jilun, mana kamu tak sabar. Tahulah tuan-tuan, ini antara gambaran-gambaran seksaan-seksaan yang dikenakan oleh orang-orang Quraisy terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okeylah, cukup kot dekat tu pada malam ni tuan-tuan. Walaupun ada banyak lagi cerita lain, kalau kita nak ambil satu-satu ni panjang lagi, kisah-kisah tuan-tuan boleh baca di tempat-tempat lain insya-Allah. Jadi moga-moga apa yang kita dengar pada malam ni memberi kebaikan insya-Allah pada kita. Terima Islam ni mudah, senang. Cuma kita tengok ada cabaran tu, cabaran ni terjadi, jangan terlalu susah hati sangatlah. Insya-Allah Allah janji Allah akan menangkan agama dia. Yang pentingnya kita kena bersama dengan golongan yang nak memenangkan agama dia. Itu yang paling penting kali. Tak mau kita pergi jadi hak duk nak pelondeh ajaran Islam. Nak bagi Islam ni tak ada apa dah, biar puas hati tengok, tak mau lalu tu. Kita yakin aja, cuma kita tak tahu adakah kita akan berada bersama-sama ketika kemenangan Islam ataupun tidak. Pentingnya kita kena bersama. Sahabat hak mati tak ada nak kecap kemenangan Islam macam Mus'ab kita baca. Mana ada? Macam Sa'ad bin Abi Waqqas tu dia padan. Dia hak pergi kalahkan tentera Qadisiyah. Sayyidina Umar tu semua dan tengok kemenangan. Hak tak dan tengok berapa ramai hak mati, Sumayyah. Semua tu. Kalau kira nak tak yakin kan habis ya. Tak, kena sabarlah. Yang penting kita nak yakin ajaran Islam lah ajaran yang wajib kita tegakkan di mana sahaja kita berada. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah silap, yang kurang dan lemah itu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.